500 suku tu dapat disatupadukan. Hello Wanderers. Jadi bagi rakyat Indonesia, Pancasila merupakan landasan nilai yang fundamental dan universal dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Ini menjadi panduan bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Namun, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Profesor Teo Kock Siong, ahli bahasa dan linguistik dari Malaysia. Ia menyatakan bahwa rukun negara Malaysia hanya bersifat simbolis dan tak diterapkan. Dan jadi, mari kita simak pandangannya. Secara rasminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itulah istilah yang digunakan pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152. Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas kerusuhan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik sajalah, untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu, untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan, makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa lah. Maknanya ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka mengalu-alukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Dari segi perundangan negara, tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunakan pakai. Dan dari segi sosio budaya pun, fitrah di mana-mana pun, bahasa itu diberi nama dengan mengambil nama kelompok bangsa itu yang menuturnya sebagai bahasa ibunda. Bahasa Jepun, bukan bahasa negara Jepun, bahasa orang Jepun. Kan? Walaupun kita kata bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggeris, dia tak panggil Indonesia language, Indonesian. Bila ada Indonesian tu orang lah. Dan kalau kita guna bahasa Malaysia, nama Inggerisnya Malaysian, bukan Malaysia language. Contoh bahasa Inggeris kan, dituturkan di Australia, dia tak bagi pun nama bahasa Australia kan, bahasa kelompok asal-usul di Inggeris. Bahasa Inggeris dituturkan di Kanada pun bukan bahasa Kanada, bahasa Inggeris. Dia mula di England kan, orang Inggeris. Pergi ke Amerika pun English juga. Ialah dia American English lah, dia lain pada British English. Jadi kita banyak benda kita gagal lah. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya. Dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu.
Lepas faham, kita nak angkat nilai aman. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita handalkan. Hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Kita hangat-hangat ayat. Mula-mula memang kita hebat. Lepas itu kita tersasar. Nah, Sobat Maju, itu dia fakta tentang bahasa Melayu di Malaysia yang terungkap dalam video tersebut. Pakar bahasa Malaysia dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah mengalami kegagalan, bahkan kebingungan dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras di negara tersebut. Dan ini adalah salah satu buktinya. Tidak boleh berbahasa kebangsaan dianggap satu masalah yang besar oleh warga negara Malaysia. Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, sudah terbukti timbul masalah besar oleh lepasan sekolah peraliran Cina. Ia satu contoh tentang masalah daripada lepasan persekolahan aliran Cina, sama ada SJKC selama 6 tahun ataupun dari sekolah menengah persekolahan Cina, iaitu 6 tahun di SJKC dan 5 tahun di sekolah menengah persekolahan Cina. Jadi inilah masalah lepasan persekolahan aliran Cina di negara ini, iaitu mereka hanya boleh berbahasa Cina walaupun diajar 2 bahasa lain, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi ia tidak mengetahui dan menguasai bahasa Inggeris, itu pun tidak baiklah kerana itu bahasa antarabangsa. Tetapi tidak mengetahui dan tidak menguasai bahasa Melayu, itu tak boleh sama sekali. Itu sebab bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Jadi apa erti kerakyatan yang dipegang, apa erti menjadi seorang warga negara, sedangkan bahasa negara pun tidak diketahui dengan baik, apatah lagi dikuasai pada tahap yang tinggi. Ia patutnya diangkat menjadi satu isu penting untuk diselesaikan oleh para pemimpin Cina ni. Jadi beliau berkata demikian mengulas reaksi calon kerusi MCA dari DUN Kesidang pada PRN Melaka. Leong Hui Ying dilihat tergagap untuk menjawab soalan yang diajukan oleh para wartawan berkenaan tema BN pada PRN kali ini, iaitu kestabilan demi kesejahteraan. Hui Ying dilihat teragak-agak memberi jawapannya dalam bahasa kebangsaan sehingga perlu mendapatkan bantuan daripada orang lain untuk memberikan idea jawapan. Ketika diminta mengulas mengenai tindakan pertubuhan radikal Dong Jiaozong yang menggesa kerajaan menangguhkan segera pembelajaran tulisan Jawi dalam mata pelajaran bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Tamil SJKT, Profesor Teo Kok Siong menganggap tindakan itu sangat melampau kerana beberapa siri rundingan telah pun dibuat sehingga pembelajaran Jawi menjadi pilihan. Saya kira itu tak patut sekali lah, sebab sudah pun bersetujui dalam kes ini bahawa daripada yang asalnya 6 muka surat menjadi 3 muka surat, yang daripada asalnya statusnya wajib sekarang menjadi pilihan. Maknanya tak patutlah dalam keadaan sudah ada pun rundingan sebegitu, statusnya sekarang pilihan saja. Jadi kalau pilihan, nak belajarlah, kalau tak nak tak usah belajar. Jadi dalam keadaan pilihan pun Dong Zong ini nampaknya melampau lah, ingin mendesak kerajaan supaya dimansuhkan terus. Jadi saya kira tak menghormati perundingan yang diadakan itulah. Terdahulu, Dong Jiaozong dengan tidak semena-mena menggesa agar kandungan pembelajaran mengenai kepelbagaian budaya dimasukkan dalam buku teks bahasa Melayu di SJKC dan SJKT. Katanya syur itu dibuat agar tulisan daripada etnik lain juga dapat diperkenalkan di samping tulisan Jawi. Jadi di Malaysia terdapat multiras dan 3 yang terbesar yaitu Bumiputra atau Melayu. Habis itu Cina dan Tamil India. Dan apa yang disampaikan oleh Profesor Teo bahwa Malaysia telah gagal dalam membina bahasa nasional di negara tersebut.